share. Okey. Yang pertama saya nak sebut adalah tentang 1 PM seorang gadis tempatan. Gadis tempatan. Jadi dia bagi tahu saya dia ada satu kes. Jadi tuan-tuan kena tahu, bila ada orang nak minta pertolongan pada seseorang, yang jadi masalahnya adalah tuan-tuan tak erti nak susun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan tak erti nak susun section pertuduhan tu. Tuan-tuan tak erti nak susun khatas kerja, sebab tu sukar untuk orang nak tolong. Okey, jadi saya ambil satu example lah, satu orang perempuan ni. Dia buat satu saman fitnah. Dan juga saman bencana disebabkan telah dipukul. Itu section 326, tak silap saya yang dia bagi tahu saya lah. Jadi apabila dia memfailkan saman tu oleh satu firma guaman, dia telah pun membayar RM25,000. Dia membayar RM25,000 dan kes tidak berjalan. Kemudiannya dia tak mau membayar. Lepas tu dia tuntut balik duit dekat firma guaman tu. Jadi firma guaman tu pula buat saman ke atas dia. Kata dia tak mau bayar duit. Jadi bila dia minta pertolongan, dia tanya saya, kes saya, firma guaman saya ni tak mau buat. Jadi kat saya tentang kes yang dibawa oleh firma guaman tu. Jadi tuan-tuan kena tahulah. Yang pertamanya, benda ni, kejadian ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah dia kena tahu opponent dia ataupun defendant dia. Yang pertama, kes dia yang pertama tu dia terasing. Kes dia yang kedua ni terasing. Kes dia yang pertama adalah melibatkan dia nak saman seseorang yang telah memfitnah dia dan juga telah memukul dia, nak mendatangkan bencana ke atas dia. Yang keduanya adalah dia telah ditipu oleh satu firma guaman. Dia jadi dua pertuduhan dengan dua defendant yang berbeza. Jadi saya sajalah duk mesej dengan dia, saya duk try dia. Nak tengok dia tahu tak nak susun masalah dia. Yang jadi masalah hari ni tuan-tuan, orang sukar. Bukan sukar susun. Masalah dia hak mana satu. Sebab tu dia, bila dia nak minta pertolongan, dia tak tahu. Dia kata orang cadangkan dia pergi kepada bar council. Jadi bila pergi ke bar council tu, apa yang tuan-tuan nak bawa? Yang jadi masalahnya nak bawa. Adakah tuan-tuan perlu bawa kes yang pertama tu? Tak perlu bawa kes yang pertama tu, tetapi bawa kes yang kedua. Kena ada satu laporan polis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May Allah is we all insya-Allah. Okey, kena tahu masalah yang mana satu. Tu bila melibatkan undang-undang, kena tahu masalah yang mana satu. Masalah yang pertamanya, memanglah yang pertama tu adalah berkaitan dengan dengan defendant yang lain, dengan seseorang lain. Contoh nama dia si Polan. Jadi kes ni telah dibawa oleh satu firma. Jadi firma ni pula telah menipu dia di bawah section 420. Jadi dua kes yang berlainan. Itu kita kena tahu. Kadang-kadang kita kes dia jadi pening kepala. Jadi saya nak ajak ni, bila PM saya ajak susun kes ya. Jadi jangan marah saya bila saya tanya sekarang ni apa yang perlu saya bantu. Sebenarnya bila saya tanya sekarang ni apa yang perlu saya bantu, sebenarnya saya nak tuan-tuan dan puan-puan berfikir. Sebenarnya apa? Bila tuan-tuan pergi jumpa di bar council esok, bar council akan tanya soalan yang sama. Sekarang ni tuan nak saya bantu apa? Jadi tuan pergi di situ duk cerita, saya sebenarnya ada nak saman orang ni apa segala macam, kes saya ni confirm dah menang. Dia akan jawab balik pada tuan-tuan apa? Saya tak mau dengar itu apa semua. Saya nak tahu kenapa tuan datang ke sini. Kenapa tuan datang berjumpa dengan saya? Tak, saya sebenarnya kes saya ni confirm menang. Tak, saya tak mau tahu kes tuan ni confirm menang ke tak confirm menang kan. Saya nak tahu tuan datang ke kami ni untuk apa tujuan dia. Sebab tu saya duk tanya banyak kali. Jangan marah saya. Bila saya tanya banyak kali tu, saya nak suruh tuan-tuan fikir. Keep calm, bertenang, positifkan fikiran, ambil masa fikir apa masalah aku. Susun satu-satu kronologi. Jadi akan tahu bila kita pergi ke sana, okey, sebenarnya saya si Polan bin Sipolan telah membuat satu tuntutan saman sebagai contohnya. Tuntutan saman ke atas orang ni
dalam kes yang berbeza. Kes orang ni saya buat tuntutan saman, saman berencana dan juga saman malu. Disebabkan dia telah pun memukul saya dan dia telah pun memfitnah saya sehingga masuk ke dalam akhbar. Jadi apabila saya mengupah satu firma guaman ini meminta kepada saya RM25,000. Tetapi setelah beberapa tahun kes tidak berjalan. Jadi saya memohon untuk minta duit saya semula. Kemudian firma ini saman saya. Sekarang ni tujuan saya datang ke sini adalah kerana saya tidak puas hati kepada firma guaman ni. Itulah saya nak suruh berfikir. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya masalah? Kena susun masalah. Bila tuan-tuan ada masalah, bila saya tanya, apa tujuan tuan nak tanya saya ni? Kaedah saya boleh tolong. Jadi saya nak suruh tuan fikir. Tuan-tuan dan perempuan fikir. Jadi fikir dulu. Sebab apa? Bila tuan-tuan pergi kat tempat untuk memohon pertolongan esok, soalan yang sama dia akan tanya. Sekarang ni apa yang saya nak buat? Tuan-tuan boleh cerita semua masalah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cerita daripada A sampai Z. Tetapi objektif dia tu untuk tujuan apa? Sebab tu kita kena tahu, kita kena bahagikan objektif. Dalam kehidupan kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam warga Merung, AF Wazir, M Waziruddin. Kita kena tahu objektif. Sebab apa kita buat macam ni? Objektif, susun. Susun dulu. Baru kita akan tahu. Jadi jangan marah saya, jangan kecil hati dengan saya. Saya cuma tanya, saya tak tahu. Bukan saya tak tahu, tapi saya nak tengok tahap pemikiran tuan-tuan. Adakah tuan-tuan tahu apa objektif tuan-tuan? Bila tuan-tuan dah tahu apa objektif tuan-tuan, baru saya akan beritahu. Okey, untuk kes ini, yang pertamanya tuan-tuan kena lantik peguam yang lain. Sebab dia kes yang berbeza. Dia tak terlibat dengan bar council. Dia terlibat dalam pertuduhan di antara individu dengan individu. Jadi puan telah difitnah dan juga puan telah dipukul sehingga datang macam mana. Ini kes yang berlainan, tidak melibatkan bar council. Jadi puan kena upah satu peguam yang lain yang mana puan percaya. Jadi kes yang melibatkan penipuan daripada pihak guaman ini adalah kes yang berbeza. Jadi ini adalah kes di bawah 420, iaitu penipuan. Jadi puan nak kena pergi buat report dan kena rujuk kepada bar council kerana telah ditipu oleh satu firma guaman. Sebab di sini ada dua kes yang berbeza. Nampak di situ. Bila tuan-tuan dah sampai kepada objektif tu, saya akan beritahu lah apa yang kena buat. Jadi jangan duk kata ni, saya duk tanya nak minta tolong, duk pusing tanya duk tanya orang nak minta tolong. Jangan macam tu. Saya nak tuan-tuan fikir dulu. Takkan saya nak kena fikir semua benda. Jadi bila kata saya duk tanya tu, relax, tenang, ambil masa dan kemudiannya ambil nafas, positifkan pemikiran dan kemudiannya berfikir. Apabila kita ada masalah, kita tenang, kita zikir dan sebagainya. Kemudian kita susun apa masalah kita. Apabila kita dah susun masalah kita, maka kita akan nampak, ini kes yang berbeza, itu saja. Saya nak memudahkan. Jadi janganlah terasa hati dengan kaedah saya. Itulah yang samanya bila tuan-tuan pergi minta tolong. Itu yang kebanyakannya orang apabila pergi ke bar council, dia patah balik. Baru punya bar council haram tak mau tolong aku. Sebenarnya bar council nak suruh tuan-tuan fikir. Dia tuan-tuan fikir soalan sama agak, dia akan tanya, puan, sekarang ni apa yang kami perlu bantu puan? Tak, saya ni sebenarnya saya kena pukul. Tak tuan puan. Di sini bukan tempat untuk puan mengadu kata puan kena pukul. Itu adalah bidang kuasa polis diraja Malaysia. Bidang kuasa kami adalah melibatkan kes guaman. Duduk cerita lah kali kena halau balik tu lah. Sebab tak tahu punca. Jadi saya nak bagi tahu punca dia. Kena cari punca. Bila kita ada masalah, kita cari punca kepada masalah tersebut. Baru akan selesai. Itu adalah yang tentang yang pertama. Ada satu orang yang PM saya. Jadi orang kata apa? Kalau dia nampak macam terasa hati sebab saya duk tanya kat dia banyak kali. Saya duk tanya, sekarang apa tujuan kawan terasa hati? Kita tak apalah kalau macam tu saya pergi dah lah. Marah betul. Bukan marah, dia kena tahu, kena susun dulu. Sebab kita dah lalui semua tu. Kita faham bila kita dalam keadaan yang pressure, bila kita dalam keadaan yang operation, kita tak tahu nak susun masalah kita. Sebab tu kita kena bertenang. Saya tak pernah ambil charge apa pun. Sekupang saya tak ambil. Saya tak pernah minta duit apa pun. Selama orang nak tanya saya pendapat, saya tak ambil duit sekupang pun. Saya tak charge sekupang pun. Saya tak ajak pergi check in hotel pun. Saya tak buat kerja-kerja yang tu. Jadi saya cuma nak tuan-tuan tenang.
tenang dan tenang dan tenang dan terus tenang. Tenang dulu, baru bila dah bertenang, barulah dapat kewarasan pemikiran. Bila dapat kewarasan pemikiran, kena fikir, apakah objektif aku? Kena susun. Masalah pertama apa? Masalah kedua apa? Sebab masalah dia tak semua dalam kaedah penyelesaian yang sama. Masalah yang ni mungkin kaedah penyelesaian dia yang lain. Masalah yang ni mungkin kaedah penyelesaian dia yang lain. Daripada sudut perundangan. Itu saja. Assalamualaikum saudara Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majoriti Melayu selepas PRU14 ni dah mula bijak berfikir saudara Syafiq. Semoga inilah kebenaran. Alhamdulillah. Syafiq apa khabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syafiq. Semoga sentiasa dilindungi Allah. Alhamdulillah. Amin ya rabbil alamin. Haziq Ozinuka. Ini siapa dia lah dah ni? Tenang is good. Ya, tenang is good. Okey, soalan yang kedua. Syafiq, saya dah tanya itu berkenaan dengan berkenaan dengan keluarga yang terpisah. Dan saya pun ada sebut dalam live. Saya mengatakan bahawa sebelum PKP fasa pertama, cuti sekolah 2 minggu. Jadi ramai yang hantar isteri, yang hantar anak balik ke kampung. Jadi dan PKP ini dilaksanakan secara, apakah saya pun dah mencadangkan dalam live saya kata mungkin mekanisme boleh dibuat, iaitu dengan cara isi borang ataupun satu laporan polis yang mesti disahkan oleh 2 balai polis. Dan saya telah pun hantar ke dalam WhatsApp grup yang ada pemimpin-pemimpin kita. Tetapi tak ada feedback lagi. Tak apa. Jadi sabar. Esok hari Sabtu lah. Hari Isnin saya akan telefon Majlis Keselamatan Negara. Saya tahu dekat dengan bulan puasa ni semua orang nak bersama dengan keluarga. Nak bersama dengan keluarga, nak berpuasa bersama dengan keluarga. Dan juga ada yang anak-anak bahan bacaannya duduk di rumah nak suruh anak belajar dan sebagainya. Tetapi saya bukan tempat untuk bagi jawapan. Saya boleh tolong dengan kaedah untuk bertanya. Dan saya pun telah bagi nombor telefon di mana tuan-tuan boleh bertanya. Sebab saya bukan menteri, saya bukannya ahli parlimen, saya bukannya adun dan sebagainya. Saya punya skop ni terlampau kecil. Jadi untuk dapatkan jawapan segera ni amat susah. Jadi tuan-tuan kena faham yang tu. Jawapan segera saya dah bagi dah nombor telefon. Ada ramai orang yang dah telefon yang bagi feedback kepada saya. Jadi tuan-tuan boleh telefon di 03 88 88 2010. 03 88 88 2010, iaitu Majlis Keselamatan Negara. Jadi mereka akan bagi tahu apa yang tuan-tuan boleh buat dan apa yang tuan-tuan tak boleh buat. Dan sekiranya mereka tiada jawapan, mereka akan ambil tuan-tuan punya rakaman percakapan itu sebagai satu aduan untuk dibawa ke atas terus. Jadi tuan-tuan kena tahu Majlis Keselamatan Negara diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi dia direct terus. Jadi tuan-tuan telefon. Bila ramai orang telefon yang bertanya berkenaan dengan perkara ini, insya-Allah benda ini akan sampai ke telinga Perdana Menteri. Dan tuan-tuan boleh bagi cadangan sebagaimana saya cadangkan. Saya cadangkan adalah begini cadangan saya. Sekiranya seseorang itu ingin mengambil ahli keluarganya yang terpisah, dia perlu membuat satu laporan polis di mana tempat dia tinggal. Jadi polis akan membekalkan satu borang untuk dia keluar kawasan. Jadi apabila dia keluar pergi mengambil keluarga dia di kawasan tersebut, dia perlu pergi ke balai polis untuk mengesahkan bahawa dia telah pun pergi ambil keluarga dia. Dan OCS di balai ataupun OCPD di daerah tersebut akan cop untuk mengesahkan bahawa dia telah mengambil keluarga dia di sana. Dan apabila dia balik semula ke tempat yang mana diberikan oleh balai polis tersebut kepada balai yang memberi borang tu. Betul tak ayat saya? Dia perlukan menyerahkan semula borang tersebut kepada balai yang diambil pada awalnya tadi tu. Jadi itu cadangan saya. Jadi tuan-tuan call di MKN, tuan-tuan
bagi tahu macam tu. Jadi bila tuan-tuan semua pakat call, tuan-tuan semua pakat bagi tahu perkara yang sama, jadi benda dia akan bawa kepada Jabatan Perdana Menteri. Dan akan orang kata PM akan mengumumkan berkenaan dengan perkara tersebut. Saya tak ada kuasa untuk bagi tahu boleh ke tak boleh. Saya tak boleh kontak direct dengan Menteri KDN. Saya tak ada kuasa untuk kontak direct dengan Menteri KDN. Saya cuma ada link-link saya yang tertentu sahaja. Dan kalau tuan-tuan ramai-ramai pakat call dan bagi tahu tentang masalah tersebut, insya-Allah benda tu akan sampai kepada Jabatan Perdana Menteri. Jangan letak 100% ke atas saya sendiri. Banyak benda lagi saya nak kena urus. Bila letak 100% ke atas saya dan kemudian nak marah saya pula, ambil tindakan ataupun tak ambil tindakan, peliklah tuan-tuan. Sebab saya bukan ahli parlimen. Saya tak bertanding kat mana-mana kawasan pun. Saya tak bertanding kat mana-mana kawasan. Saya bukan adun. Jadi saya punya kapasiti tu amat rendah. Jadi saya cuma boleh suggestkan. Dalam live saya ni saya cuma boleh suggestkan. Berdasarkan pemikiran saya, berdasarkan analisis yang saya dah buat, saya cuma boleh bagi cadangan. Saya cuma boleh bagi cadangan, tetapi bukan harapan. Jangan letak harapan kat atas saya. Tuan jadi masalah bila tuan-tuan letak harapan kat atas saya. Jadi bila tuan-tuan nak harapan kat atas saya, tuan-tuan kena doa lah supaya saya jadi ahli parlimen. Boleh saya lunaskan kata-kata saya. Lawak sikit Kak Rohani Kasim. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus Syahrudin, Muhammad Rohaifi Maisa ni abang lama follow kita. Abang Asri Muhammad pun lama. Okey, itu berkenaan dengan nak ambil ahli keluarga. Jadi hari Isnin ni saya akan call MKN dan minta semua orang pakat call MKN pada hari Isnin ni, supaya kita dapat memudahkan. Agak-agak raya boleh balik kampung tak Syafiq? Tak boleh saya rasa. Tak apalah, kita sama-sama berdoa. Ni tuan-tuan, ni bulan Syakban. Bulan Syakban penghujung dah nak masuk Ramadan. Jadi bulan Syakban ni bulan di mana doa kita diangkat. Jadi saya pun saya tak fikir raya tuan-tuan. Saya punya fikir adalah saya 10 hari sebelum Syawal. 10 hari sebelum Syawal pula dah. 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan saya sepatutnya dijadualkan untuk pergi menunaikan umrah. Jadi saya doa bab tu ya. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak raya, tuan-tuan doalah supaya dapat beraya bersama keluarga dan sebagainya. Pakat-pakatlah kita berdoa tuan-tuan, sebab semuanya bergantung kepada doa dan amalan kita sekarang ni. Sebab COVID-19 ni orang kata terserah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Secara asbabnya mungkinlah terserah kepada kementerian, tetapi yang menjadikan COVID-19 ni Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dapat menghapuskan COVID-19 ni juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu saja. Assalamualaikum Syafiq dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Incas lama Keretok Lumbi di IPD Sarike. Sekejap saya ada nak sebut sikit, nak menyentuh tentang Sarawak. Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said Wahab. Okey, soalan yang ni soalannya ni saya paste sekejap. Okey, jadi saya baca tuan-tuan soalan ni. Ni ada orang komen saya tadi Syafiq pernah bekerja di Sarawak. Ya betul, saya pernah bekerja di IPD Sarike Sarawak, dan Sarawak adalah the best place yang saya pernah pergi. Dia kata saya pun pernah belajar di Sarawak. Cuba Syafiq terjemahkan konsep satu Malaysia di Sarawak, sebab kita patut mencontohi masyarakat di sana. Sangat-sangat rapat hubungan kaum di sana. Sebagai contoh, ketika menyambut hari perayaan, berbagai agama dan kaum sepatutnya kita di sepanjang penanjung mencontohi. Kalau tak keberatan, cuba ulaskan. Terima kasih. Okey, itu yang saya cuba sampaikan daripada dulu. Kalau tuan-tuan pergi di Sarawak, kita menghormati. Setiap dia orang pun ada sebut tentang korang ni daripada Malaya. Icah saya lama dululah, saya dah lupa nama apa. Korang daripada Malaya buat cara Malaya. Jadi bila sampai di Borneo, hormati cara kehidupan Borneo. Jadi itulah konsep yang saya cuba bawa daripada dulu, iaitu dengan memahami kedudukan hubungan etnik ataupun kita panggil hubungan di antara kaum di dalam negara kita Malaysia ni. Sebagai contoh, bila kita duduk di Sarawak, kita tahu Sarawak dimonopoli oleh kaum Iban. Jadi kita tidak menghina agama dia. Waalaikumsalam Abang Salmiah, Kak Salmiah Ahmad, abang tak silap saya. Kita menghormati adat resam mereka, kita menghormati mereka sebagai bumi putera mereka sebagai bumi putera di Sarawak. Waalaikumsalam. Ingat dengan abang ya. Thank you Syafiq. Ingat awak tak ingat lah. Incas jenayah dulu kami duduk pergi bilik ada komputer.
Nyang ke nyang. Jadi tuan-tuan, kita menghormati. Ni orang Sarawak duk ada. Apa nama abang kereta lombi in charge kereta lombi ni duk ada di sini. Dia boleh dengar sini. Jadi kita menghormati. Kita menghormati kedudukan apa nama antara kaum. Kita tahu bila kita pergi ke Seratok, dia apa nama ni ke majoritinya adalah kaum Melanau. Jadi kita menghormati cara dan adat apa nama kaum tersebut, apa nama etnik tersebut. Jadi sama juga dalam konsep apabila kita duduk di Semenanjung ini, Melayu, Cina dan India. Jadi itu yang kita kena tekankan. Ada perkara yang kita tak boleh nak orang kata apa, nak pertikaikan. Antara contohnya adalah berkenaan dengan bila sebut tentang kesemarataan. Kesemarataan saya dah bagi tahu, saya dah buat satu live, saya dah bagi tahu. Kesemarataan ni ada di dalam perlembagaan. Yang mana disebut oleh Pakatan Harapan, disebut oleh DAP, kononnya apa nama Malaysia ini kalau nak kerja kerajaan mestilah orang Melayu. Kalau tak kerja orang Melayu tak boleh. Di Malaysia ini orang Arun Akiri Nathan. Di Malaysia ini orang apa nama ni orang India ditembak mati setiap 1 minit. Apa nama Arun Akiri Nathan dengan apa nama Watia Muti. Tuan-tuan, di dalam Perlembagaan Persekutuan 1957, di dalam fasa 8 telah pun menyebut bahawa tentang kesamarataan. Di mana bila kita sebut tentang sama rata ni, setiap orang, setiap rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang. Sama rata di sisi undang-undang. Tak kira lah hang bangsa Melayu ke, hang bangsa Cina ke, hang bangsa India ke, sama rata di sisi undang-undang. Sama rata. Kalau kata hang buat jenayah, hang kena tangkap. Kalau hang tak buat jenayah, hang takkan kena tangkap. Sebab orang kata apa, semua orang dilayan sama rata. Dan juga kita kena tahu daripada sudut undang-undang, di dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 menyebut di dalam pasal 5, tiada seseorang pun boleh dilucutkan nyawanya ataupun kebebasan dirinya jika tidak mengikut undang-undang. Dia mesti mengikut lunas undang-undang. Kalau tidak, itu adalah tentang kesamarataan. Dan juga di dalam perkara 8 juga menyebut bahawa setiap Malaysia tidak boleh tidak boleh orang kata apa, tidak boleh diklasifikasi, bukan tidak boleh klasifikasikan berdasarkan keturunan, ras dan sebagainya untuk menjawat jawatan di dalam penjawatan awam. Maknanya tak boleh. Tak boleh memilih penjawatan awam ni hanya khusus untuk orang Melayu saja. Hanya khusus untuk orang Melayu saja. Jadi kena faham perlembagaan. Yang jadi masalah, kaum India dengan orang Cina yang senang, betul yang jadi masalah di Malaysia ini, kurang membaca dan kurang faham. Bila dia dah baca perlembagaan, dia dah faham perlembagaan, dia akan tahu aku dapat kesamarataan tu, aku terlindung daripada sudut undang-undang dan aku dapat layanan yang sama. Setiap orang mestilah diberi layanan yang sama. Tidak boleh dikelaskan mengikut keturunan dia, tidak boleh dikelaskan mengikut ras dan sebagainya. Termasuklah dalam perkhidmatan awam. Jadi itu yang dia kena faham. Jadi apa yang dia kena hormati. Jadi yang jadi masalah hari ini, yang jadi perpecahan perpaduan adalah bila sebut sama rata. Bila sebut sama rata, semua nak sama rata. Tak boleh tuan-tuan, sebab kita kena tahu ini adalah tanah Melayu. Bila sebut tentang sila buktikan ini tanah Melayu. Di dalam dalam bahasa Portugis kita dipanggil sebagai, masa Portugis datang ke sini, dia panggil sebagai apa? Dia panggil sebagai Archipel Melayu. Sebagai Nusantara Melayu. Dahulunya dikenali sebagai Nusantara Melayu. Sebelum Nusantara Melayu dikenali sebagai Semenanjung Emas. Selepas Nusantara Melayu dikenali sebagai Tanah Melayu. Dan kemudian pada tahun 19 saya dah lupa dah, dikenali sebagai Malaya. Dan kemudian bila kita merdeka dipanggil sebagai kita punya draft perlembagaan yang pertama iaitu pada 11 Februari tahun 1957, dan juga Perlembagaan Persekutuan 1957 menyebut apa? Menyebut tanah Melayu. Sebab itu kalau kita pergi di dalam Perlembagaan Persekutuan 1957, di dalam perkara 160 fasal 2 menyebut bahawa persekutuan ini tertubuh di bawah perjanjian persekutuan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini adalah tanah Melayu. Jadi bila kita sebut tentang tanah Melayu, orang Melayu mendapat keistimewaan sebagai rakyat kepada raja. Itu dipanggil sebagai hak-hak keistimewaan orang Melayu. Kena hormati hak keistimewaan orang Melayu. Kena hormati Islam sebagai agama negara.
Sebab apa? Simple je tuan-tuan, bukan susah pun, kena fikir. Apabila kita duduk di Sarawak, kenapa kita menghormati? Sebab di sana Iban adalah majoriti. Jadi kita menghormati etnik Iban sebab dia adalah majoriti di situ. Sama juga tuan-tuan, apabila kita sebut tentang negara, negara kita majoritinya adalah umat Islam. Mana boleh kita nak bawa satu agama lain untuk jadikan sebagai agama negara? Tak boleh, sebab majoritinya adalah umat Islam. Begitu juga kalau kita pergi ke China. Kalau kita pergi ke China, kita nak jadikan negara China sebagai negara Islam. Secara logiknya, kalau kita fikir boleh tak? Sebab di situ majoritinya adalah Buddha. Kalau kita pergi di Thailand, kita nak jadikan Thailand sebagai negara Islam. Secara logiknya boleh tak? Tak boleh, sebab di situ adalah negara Buddha. Kalau kita pergi di India, kita nak jadikan negara India sebagai negara Islam. Boleh tak? Tak boleh, sebab secara logiknya itu adalah benua India adalah tanah Hindu, dijadikan sebagai negara Hinduism. Jadi kita kena tahu, apabila majoriti rakyat Malaysia beragama Islam, maka ini adalah negara Islam. Jadi kena hormatilah benda tu. Tak boleh kita nak tukar pergi jadi sekular. Tak boleh lah, sebab 24 juta rakyat Malaysia adalah Islam. Hanya berapa kelompok yang kecil saja. Dan selama ni benda ni adakah kita kena bertanya dengan orang yang tahu tentang perlembagaan. Adakah apabila diletakkan sebagai negara Islam, mereka ini agama mereka ditindas, kuil mereka ditindas sebagaimana yang disebut oleh DAP, sebagaimana yang disebut oleh PKR? Mana ada tuan-tuan? Kuil dan juga gereja dilindungi dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 di dalam perkara 11 kebebasan beragama. Tidak boleh kacau. Mereka mempunyai hak untuk membina kuil. Mereka mempunyai hak untuk membina gereja. Mereka mempunyai hak untuk bersemayang dan sebagainya. Mengamalkan aktiviti keagamaan mereka. Tidak boleh dikacau. Tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang yang beragama Islam. Sebab apa? Kita nak jaga ketenteraman. Sebab ini adalah majoritinya orang Melayu dan Islam. Bila kau pergi sebarkan masuk dalam kampung, macam tu juga berlaku kat India. Apa yang berlaku kat India? Bangkan agama Islam. Lagi teruk dekat India, Modi mengarahkan supaya dibunuh semua umat Islam. Dikenali sebagai tangan berdarah. Modi. Disuruh bunuh semua orang Islam. Sama juga yang berlaku di Unta Gaigur. Mereka membunuh orang Islam. Jadi di Malaysia ni ada tak kita bunuh orang bukan Islam? Tak ada bunuh. Sedap. Sebab apa? Sebab mereka dilindungi dalam perlembagaan. Sepatutnya mereka bersyukur kerana mereka dilindungi di dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Jadi mereka kena tahu, okey, bila kita itu adalah hak keistimewaan orang Melayu yang mereka kena hormati. Tak perlu nak sentuh. Kena faham perlembagaan. Bila faham, mereka akan tahulah tentang hak keistimewaan tentang agama. Jadi tuan-tuan, tentang bahasa kebangsaan, mana boleh nak jadikan ini adalah the Malay land. Tak perlu kita cari dekat dalam memanglah selepas perjanjian 1963, apabila Sarawak dan juga Sabah bergabung di tanah Melayu, maka terbentuklah Malaysia. Sebab itu dikeluarkan IC Malaysia. Tetapi Semenanjung ini dikenali sebagai apa? Sebab tu kita kena tahu di dalam perlembagaan pada tahun 1976, sebelum tu kita kena tahu di dalam fasal 2, di dalam perkara 2 fasal 1 menyebut the state of the federation. Yang A tu apa? Yang A tu adalah Persekutuan Tanah Melayu. Yang B tu adalah Sabah dan Sarawak, negeri Sabah dan Sarawak. Borneo, di dalam Borneo. Colonized of Borneo, Sabah dan Sarawak. Jadi orang kata apa? Ini memang dah tanah Melayu ni duk pergi cari. Memanglah tak ada, tuan-tuan. Memanglah tak ada, sebab selepas perjanjian 1963 terbentuknya Malaysia. Tetapi bila terjadinya perjanjian Malaysia ini disebut tentang Malaysia for Malaysia. Tak ada, terjadinya Malaysia ini adalah perjanjian bukan untuk sama rata semua kaum. Perjanjian terbentuknya Malaysia ni bukannya untuk perjanjian untuk sama rata semua kaum. Tetapi perjanjian Malaysia ini terbentuknya Malaysia ini untuk orang kata apa, menggabungkan Borneo dan juga Tanah Melayu. Bukannya kata kita sebut sekarang ni tentang Malaysia. Malaysia for Malaysia. Banyaklah hantar dah perjanjian Malaysia ni untuk apa? Perjanjian Malaysia ni untuk apa? Adakah perjanjian Malaysia menyebut bahawa kita nak sama ratakan semua kaum dalam negara? Tak. Perjanjian Malaysia dibuat adalah untuk dengan apa? Dengan menggunakan Perlembagaan Persekutuan 1957 sebagai instrumen.
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan dimasukkan tentang hak istimewa orang Sabah dan Sarawak. Tak ada kena mengena dengan Malaysia for Malaysia, semua bangsa satu, tak ada. Tak ada tu, saya tak tahu bila depa cakap ni depa tak gunakan otak tu yang jadi masalahnya. Bila kita nak bercakap kita kena gunakan otak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kan barulah kita barulah kita dapat hidup aman. Benda ni telah pun dihormati sekian berpuluh tahun. Kan tak ada siapa pun tertindas. Tak ada siapa pun tertindas. Kena faham. Jangan kita main dengar orang Sarawak DAP cakap macam tu, dengar PKR cakap macam tu. Kan benar ni tuan-tuan, sepatutnya semua bangsa kembali kepada bapa-bapa mereka sendiri. Sebagai contohnya orang India perlu kembali kepada MIC, iaitu yang ditubuhkan oleh faham perjuangan-perjuangan yang dibawa oleh Tun Sambatan. Kemudian orang Cina kena kembali kepada MCA. Kena baca perjuangan-perjuangan yang dibawa oleh Tun Tan Chek Lock. Kenapa mereka mempersetujui semua ini? Mereka accept as the second cluster citizen, sebagai rakyat naturalisasi di bawah perkara 19. Sebab apa? Sebab mereka menghormati ini adalah tanah Melayu. Dan boleh hidup tak secara aman? Boleh hidup. Boleh hidup sebagai satu keluarga. Dekat Kelang tuan-tuan, ada satu kedai Cina, pagi-pagi orang nak pergi sarapan, minum roti apa semua, tak ada masalah apa pun. Orang Melayu pun pergi kedai dia. Sebab apa? Sebab dia menghormati semua ni. Kita menghormati, kita boleh hidup sebagai satu keluarga. Tetapi jangan sentuh tentang hak keistimewaan orang Melayu. Jangan sentuh tentang rizab Melayu. Jangan sentuh tentang bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Sebab apa tuan-tuan? Ini majoritinya orang Melayu. Takkan kita nak jadikan sebagai bahasa Cina sebagai bahasa negara? Tak boleh lah. Kalau kita pergi di Cina, mother language dia apa? Bahasa Cina. Kalau kita pergi di India, mother language dia apa dia? Adalah bahasa Tamil. Bila kita datang ke tanah Melayu, mother language dia apa? Ini tanah Melayu, bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu lah menjadi sebagai bahasa kebangsaan. Itu mudah je. Semuanya ada di dalam perlembagaan. Sebab tu saya kata perlembagaan ini adalah birth certificate. Bila kita faham perlembagaan, kita tahu perlembagaan, kita baca tuan-tuan. Buku perlembagaan ni tak macam buku undang-undang yang susah nak faham. Tuan-tuan baca pun tuan-tuan nak faham dah. Kalau tuan-tuan tak faham, perlembagaan ni jadi berdasarkan peristiwa sejarah. Jadi bila tuan-tuan tak faham, sebagai contohnya orang yang tak faham, banyak orang akan pening adalah berkenaan dengan kebebasan beragama dan juga berkenaan dengan kerakyatan di bawah perkara 19 dan juga perkara 18. Jadi kita kena comeback ke mana? Kita kena comeback bahawa perlembagaan ini terjadinya disebabkan peristiwa-peristiwa sejarah yang tertentu. Kenapa berlakunya kerakyatan di bawah perkara 16, 17, 19 dan 18? Kena kembali kepada Perjanjian Persekutuan 1948 di dalam fasal 10 baru kita faham siapakah rakyat kepada seorang raja, siapakah rakyat kepada persekutuan, bagaimanakah perkara ini terjadi. Sebab itu dia kena kembali balik kepada sejarah. Kita tak boleh ambil apa yang mereka cakap sebab kita kena tahu agenda-agenda mereka. DAP agenda dia adalah yang pertama mudah saja. Dia ingin menuju kepada Republic of Malaysia. Sebab apa? Dia sama dengan Tok Guru dia. Dia nak bentuk satu negara republik sebagaimana Republik China. Nak agenda ideologi yang dibawa oleh Chai Kasik. And Chai Kasik ini adalah Presiden Republic of China yang pertama apabila mereka berjaya membawa satu negara republik di mana China memonopoli pentadbiran dan menidakkan kuasa raja-raja. Itu yang mereka nak bawa sebab mereka tak nak ada raja-raja Melayu. Mereka nak bawa satu semua kuasa maharaja, dia bentuk satu negara republik asas presiden. Dia nak buat macam tu. Sebab apa nak buang semua raja-raja Melayu? Sebab apa? Raja-raja Melayu memegang kunci kepada agama Islam, raja-raja Melayu memegang kunci kepada keistimewaan Melayu dan juga raja-raja Melayu merupakan tuan tanah di atas tanah ni. Di atas kedudukan raja-raja Melayu. Selagi itulah DAP ni dia tak dapat menguasai pentadbiran yang sepenuhnya. Itu yang mereka nak. Itu adalah agenda DAP. Jadi dalam PKR, apa perjuangan yang mereka nak bawa? Mereka nak bawa kepada sekularisme. Sebab apa? Sebab apabila status negara Islam, mereka tak boleh negara Islam ni. Tuan-tuan kena dengar. Sebab apa? Di dalam PKR ada LGBT. LGBT bila kata status negara Islam, kita akan tuntut hudud. Bila kita akan tuntut hudud, mereka kena stoning. Mereka duk fikir, nanti kena baling batu dan sebagainya. Mereka nak bawa kepada asas negara sekular. Pondan-pondan boleh hidup ikut suka. Laki boleh kahwin dengan laki. Perempuan boleh kahwin dengan perempuan. Mereka nak bawa asas yang tu. Kepercayaan sekularisme ni. Mereka ada puak liberal. Mereka tak mau satu yang ditegak.
tak bercakap ikut suka mereka. Macam SIS Islam, bagi mereka Islam ni adalah bukan satu, orang kata bagi mereka agama ni adalah bukan satu pegangan untuk mencorakkan keperdian manusia, tetapi agama ni adalah satu bentuk kepercayaan untuk kebebasan manusia. Itu yang mereka percaya. Mereka nak bawa kepada secularism dan sebagainya. Jadi kita kena tahu mereka akan cakap atas yang mana perjuangan mereka. Jadi macam mana kita nak counter dengan mereka? Bila kita nak counter dengan mereka adalah dengan cara kita memahami sejarah kenapa berlakunya benda ni, dan juga kita kena ambil tahu tentang perlembagaan. Jadi macam mana kita nak tahu tentang benda ni semua? Tuan-tuan boleh pergi ke ni saya tulis kat sini offer.gov.my. Jadi bila baca dan terus baca, tuan-tuan akan faham. Okey, saya baca komen sebentar, tuan-tuan. Assalamualaikum saudara Syafiq. Ya betul, saya duduk di penempatan orang Iban okey saja di Song Sibu dan Nga Salibut. Depa menghormati kami. Ya, sebab apa depa menghormati Tuan Encik Mansur? Sebab Encik Mansur menghormati mereka. Apabila kita menghormati orang kata Bumi Putera di kawasan tersebut, dia akan menghormati kita. Jangan mempertikaikan tentang sedangkan tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan bagaimana boleh terjadinya darurat. Bila kita dah sebut COVID-19 ni boleh jadi darurat, tak besar lagi tuan-tuan. Darurat besar ni boleh berlaku disebabkan apa? Tuan-tuan baca perkara 150(6)A. Boleh berlakunya darurat sekiranya menyentuh tentang agama, bangsa, kerakyatan dan juga bahasa. 4 benda ni kalau sentuh boleh berlaku darurat. Sebab apa? Tak boleh tuan-tuan kacau. COVID-19 ni tak besar, tapi bila kacau tentang agama Islam, bila kacau tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan juga hak Bumi Putera, bila kacau tentang bahasa kebangsaan, bila kacau tentang adat dan juga hukum hakam, maka boleh berlakunya darurat. Tuan-tuan baca perkara 150(6)A. Bukan saya nak tipu tuan-tuan. Di Sarawak semua kaum macam adik-beradik hidup harmoni. Putus-putus suara, lain problem lah Fik. Ya ke? Salam Fik. Terbaik. Ulasan terbaik Fik. Assalamualaikum Syafiq. Selamat malam. Waalaikumsalam. Abang Bedah Petak. Steady lah Hitler. Syafiq yang ni okey. Kalau hang utarakan, alhamdulillah, jangan marah. Waalaikumsalam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul pun 100% kita kena pertahankan hak kita orang-orang Islam. Ya betul, sebab ni negara Islam. Tapi orang Melayu kita yang beri ruang untuk bersepakat dengan bukan Bumi Putera untuk menggugat hak orang Melayu Bumi Putera. Itu yang masalahnya. Jom makan dulu bos, ahli adab. Tapi Syafiq, apakah tindakan tegas yang diambil oleh pihak berkenaan sedangkan semenjak PH tumbang menjadi pula penghinaan terhadap Raja Dalam Maju dan agama Islam? Tindakan pihak berkuasa macam bagi hukuman ringan saja. Sepatutnya cantas saja kewarganegaraan mereka. Itu yang saya sebut kat Rohani Kasim. Sepatutnya kita mengambil tindakan di bawah perkara 251A untuk lucutkan kerakyatan mereka. Bukannya waktu nak berkempen je kita cakap tentang 251A. Itu yang saya marah. Bila berkempen, kita akan lucutkan kerakyatan sesiapa yang menghina Raja-Raja Melayu. Kita akan lucutkan kerakyatan sesiapa saja yang menghina agama Islam. Tapi bila dia dapat kuasa pentadbiran kerajaan, tidak dilaksanakan. Ini yang saya marah sangat-sangat ni. Bila dah dapat kuasa, kenapa tak buat? Bila tak dapat kuasa, kita mestilah mempertahankan hak Melayu. Angkat keris, sebut tentang Melayu dan sebagainya. Benda ni bukan saya tak sebut. Saya dekat dalam visi bersama dengan DAWD saya sebut. Kita bukan nak memartabatkan bangsa Melayu setakat penulisan tentang bangsa Melayu. Kita nak memartabatkan bangsa Melayu dengan kita bawa keluar input untuk memartabatkan bangsa Melayu. Kalau nak suruh saya pergi duduk dengan profesor yang buat research tentang bangsa Melayu, saya kata buang masa. Sebab dah ada banyak buku yang nak cerita tentang bangsa Melayu ni. Tapi sampai bila kita nak tulis buku dan terus tulis buku? Melayu hebat, Melayu ni, tapi tak ada satu mekanisme yang dibawa oleh kerajaan untuk menaikkan bangsa Melayu, untuk memartabatkan bangsa Melayu, untuk mengkisahkan, untuk supaya orang di Malaysia ini menerima bahawa ini adalah tanah Melayu, ini adalah tanah Borneo, untuk Sabah dan Sarawak, kaum Bumi Putera, tanah Borneo. Jadi kena ceritakan, kena bagi impak kepada semua orang. Jadi supaya orang faham kenapa ini dipanggil tanah Melayu, kenapa di Sabah Sarawak dipanggil sebagai tanah Borneo, kenapa kena hormati hak Bumi Putera.
menghormati hak orang Melayu. Kena ceritakan setakat nak tulis di buku. Sebab banyak mana dah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kedai buku, tuan-tuan cari berapa juta buku tentang Melayu. Banyak, tetapi tak ada dikeluarkan. Tak ada satu mekanisme yang dibuat supaya mereka ini faham. Sebagai contohnya, menguatkuasakan tindakan undang-undang. Sesiapa yang menghina Raja-Raja Melayu, sepatutnya tuan-tuan boleh dihukum gantung sampai mati. Kalau ikut perkara 121(2)A, mengisytihar perang dengan Raja-Raja Melayu. Tetapi apakah pelaksanaan yang buat? Siapa yang menghina Melayu boleh dikenakan di bawah atas sultan. Sesiapa yang menghina Raja-Raja Melayu boleh dirucutkan kerakyatan kerana tidak taat kepada persekutuan. Tetapi kenapa tindakan tidak diambil? Tetapi apabila kita menghina institusi yang tersebut, kita menghina, mereka marah. Sebab apa kita hina? Sebab kita marah. Kita patut taat kepada Raja-Raja Melayu. Kita tak taat kepada sesuatu institusi tersebut. Institusi tersebut pun berdiri di atas kuasa Raja-Raja Melayu. Sebab tu dipanggil sebagai askar di Raja Malaysia. Atas Raja-Raja Melayu. Polis di Raja Malaysia. Atas Raja-Raja Melayu. Kena menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu. And Dah. Saya dah buka puasa ni. Oi, berapa kali jom bos makan malam ni? Ya. Saya masak ikan goreng. Alhamdulillah. Alah, masuklah lambat. Gi Cina suruh mereka tukar bahasa. Mampus ke nampuk? Tak apa. Waalaikumsalam Abang Muhammad Najib. Yelah Fit, thank you. Yang Melayu piduk bersekongkol dengan DAP. Tak apa, penjelasan yang mantap. Offer ni saya ni. Ya, saya pernah dengar Mufti Perlis beritahu macam ni, negara India semua India memerintah, negara Cina semua memerintah, tapi di tanah Melayu ni special sikit sebab India dengan Cina boleh ada dalam pemerintahan. Kita tak isah tuan-tuan. Sebab apa Cina dan India ada dalam pemerintahan? Kenapa John Elias TV menubuhkan MIC? Adakah John Elias TV menubuhkan MIC untuk ambil alih kuasa pentadbiran di tanah Melayu? Tak. MIC ditubuhkan untuk menjaga hak sosioekonomi kaum India. Untuk menjaga orang-orang India. Tuan Tan Chek Lock menubuhkan MCA untuk apa? Untuk menjaga hak sosioekonomi orang Cina. Dan juga menjaga hak-hak orang Cina. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita bagi mereka berpolitik untuk apa? Sebab apa? Kita faham. Apabila kita bangsa Melayu untuk menjaga bangsa mereka, pasti akan berlaku bias. Pasti akan berlaku ketidakadilan kerana satu bangsa yang lain menjaga bangsa yang lain, tidak akan berlaku keadilan dan juga akan berlaku bias. Itu adalah biasa. Dia akan mengutamakan bangsa dia. Sebab itu kita benarkan bila kemerdekaan kita bagi mereka, walaupun mereka menang tipis seat yang sikit, tetapi kita bagi mereka masuk dalam tampuk pemerintahan. Sebab apa? Supaya mereka menjaga bangsa mereka. Cukup setakat itu. Kaum India jaga bangsa India. Kaum Cina jaga bangsa Cina. Jangan mempertikaikan hak keistimewaan orang Melayu. Yang jadi masalahnya hari ini, dapat kerja. Siapa jadi bos di Malaysia? Yang menguasai ekonomi di Malaysia siapa dia? Nine Dragon orang nak sebut siapa dia? Orang Cina. Mereka kaya raya. Kita ada pertikai tak mereka kaya? Kita tak pertikai pun. Sebab apa mereka kaya? Sebab hasil usaha mereka. Kita pertikai tak? Mana supermarket Melayu di atas tanah Melayu? Mana satu hotel Melayu di atas tanah Melayu? Kita tak pernah pertikai. Sebab apa? Kerana mereka berusaha, mereka dapat hotel. Kita berjuang. Kita hari ini berusaha untuk ada hotel yang macam ni. Kita pakat buat macam-macam, umah dan sebagainya. Kita collect duit untuk buat supermarket supaya kita dapat lawan dengan mereka. Ada tak kita cakap tidak adil kerana supermarket ini dimonopoli oleh kaum Cina? Tak ada. Orang Melayu tak ada buat macam tu. Kita menghormati. Mereka dapat tak? Mereka dapat jadi orang kaya. Mereka dapat supermarket. Mereka dapat hotel-hotel di dalam Malaysia ni. Tetapi mereka tidak bersyukur. Yang jadi masalahnya tidak bersyukur. Pernah tak kita menindaskan kaum India? Tak pernah tuan-tuan. Pernah tak kaum India tidak mendapat tempat? Hari ini lawyer-lawyer hebat-hebat semuanya terdiri daripada orang India. Pakar-pakar IT kebanyakannya orang India. Kita tak pernah menidakkan benda tu pun. Tak ada apa pun. Mereka boleh belajar. Mereka boleh masuk dalam universiti. Sebab apa? Bila sebut tentang kuota. Orang kaum asing ni boleh masuk dalam universiti ni cuma dibuka kuota 30%. Sebab apa dibuka kuota 30%? Sebab kaum minoriti. Kalau tak buat kuota, berbahaya. Sebab apa? Sebab mereka ni hanyalah persentis yang kecil. Sebab itulah kerajaan buat mereka ini mesti masuk 30%. Kalau tidak, jahanam. Sebab orang Melayu adalah majoriti.
Sebab itu dibuat kuota 80%, 70%, 30%. Supaya mereka mendapat hak mereka. Sebab mereka kaum minoriti. Supaya mereka tidak, ditindas, tidak, orang kata apa, tidak diinjak-injakkan. Itu yang jadi masalahnya. Kan? Tak tahu mereka duk fikir apa. Mana boleh apa melawan. Kan? Perkara 150. Kerajaan dah kena dah ajak semua rakyat tentang perlembagaan kita ni. Pastikan semua faham dan saling menghormati hak masing-masing. Barang siapa yang mempertikainya, sila cari negara lain. Sebab itu kita tubuh satu kementerian yang baru. Kementerian Perlembagaan dan Undang-Undang. Mereka kena lantik satu jawatan kuasa khusus untuk menerangkan tentang perlembagaan. Sebab kita dah ada Kementerian Perlembagaan dan Undang-Undang. Kena ada satu, kena ada satu, orang kata apa, satu jawatan kuasa khusus. Kan, dibuat di setiap negeri, menerangkan tentang kandungan perlembagaan kepada orang, supaya orang faham, oh kamu ada hak, kamu ada hak yang sama rata dan sebagainya. Kalau hari ini pun kamu dapat macam-macam, kita tak macam-macam lah kita boleh buat. Itu adalah tugas-tugas mereka. Ni siapa dia ni? Dah ada perlembagaan pertahanan perjuangan kalau dengan undang-undang. Isyam Kamil ni tak habis-habis pergi kat dia lah. Kan? Dia pun tak berani berjuang macam saya. Lepas tu dia duduk kata kat kita macam-macam. Betul tu Fik, kuasa politik dah jadi daulatkan perjuangan. Sekarang musim corona, kerajaan bukan tak ambil tindakan. Mereka rekod dah bila clear nantilah depa parlimen akan buka. Sokong keluarkan api. Kita boleh lawan dengan cara BMF. Dah kita lawan dengan cara BMF, tapi kita tak minta untuk dirobohkan. Menonton je. Thank you bah. Saudara Syafiq, andalah antara beberapa individu selain DLNA, Datuk Lokman Nur Adam, yang memulakan kebangkitan Melayu selepas Melayu puas dikencingkan oleh Puak PH itu tempoh hari. Tahniah dan terima kasih saudara Syafiq. Semoga ganjaran pahala diterima. Amin insya-Allah. Ya betul ya. Kita yang start dulu. Kita yang start dulu bujang. Dulu tak ramai tuan-tuan. Datuk Lokman Nur Adam, saya, Papa Gomo, Elis Reti, lepas tu siapa lagi ya? Nizam Perkasa, beberapa orang yang Zainuddin Atai, Emil Zain Emil, lepas tu siapa lagi ya? Kaki buat live anak buah yang Papa Gomo, nama apa yang belajar law tu, Muzammil, lepas tu siapa lagi? Muzammil, lepas tu siapa lagi ya? Masa duduk pilihan raya ni yang duk buat ni. Siapa lagi? Semua perempuan tu, Norain yang Norain tu Norain ni kan, Norain tu nama dia. Lepas tu siapa lagi? Yang duk buat live ni, yang duk lawan, duk tuntut tentang tanah Melayu dan sebagainya, turun ke PRK. Tapi sekarang ni semua orang nak claim. Semua nak claim. Termasuk hak mana duk tibai orang Melayu dulu. Termasuk orang hak duk tibai orang Melayu dulu. Bang, lepas ni mohon terangkan rang undang-undang perlembagaan negara dalam live supaya kita semua dapat ambil tahu, mana yang tak tahu lagi. Sebelum ni kurang dapat perendahan pasal, semoga ni memberi pengetahuan kepada kita bangsa Melayu. Tu cadangan saya minta. Rang undang-undang ni adalah satu rang untuk rang undang-undang perlembagaan ni, RUU ni adalah satu proses untuk meminda perlembagaan. Jadi dia mestilah ada satu bil ini mestilah dibawa di dalam parlimen, iaitu di dalam sidang rang undang-undang perlembagaan, dan juga mestilah mendapat sokongan majoriti 2/3 untuk meluluskan sesuatu undang-undang. Ini adalah rang undang-undang. Dia tak ada kena-mengena. Rukun negara pun tak bersungguh-sungguh di sekolah. Pak Mik, ya betul. Ismail Maisa, Zaza G-String. Siapa dia Zaza G-String? Yun Chong yang Yun Chong dia lepas sikit. Yun Chong Kak Illustrati tu semualah. Tapi yang lain-lain tu baru-baru tu, yang lah ni baru nak up ramai lah. Baru nak up daripada DAP. Dan kita tak sokong tuan-tuan daripada DAP masuk main duk dengan kita. Okay tuan-tuan, question. Saya nak isap rokok tak? Mana later.
Saya nak jawab ni soalan ni. Saya bantai. Saya nak bantai sambil jawab. Sah. Saya nak bantai sambil jawab. Okey, Ustaz Don kata, Abang Muhammad Najib, wakaf boleh buat ekonomi orang Islam maju. Okey, dia tuan. Kenapa wakaf ni tak berjaya? Kenapa wakaf tak berjaya? Kenapa wakaf ni tak berjaya? Kerana tuan-tuan, satu benda je. Tuan-tuan, isteri saya duduk di mana pula tu? Okey. Allah Akbar. Okey, peganglah tuan-tuan. Okey, dengar. Okey, kenapa wakaf ni tak berjaya? Wakaf tak berjaya kerana tidak memegang amanah. Saya dulu orang pernah tanya soalan kat saya. Saya kata banyak yang berlaku tetapi amanah tak jaga. Kan? Tuan-tuan ambil contoh senang ya, zakat. Orang bayar zakat supaya menolong orang-orang susah dan fakir miskin. Kan? Supaya mereka ni dapat meneruskan kehidupan seperti orang biasa, orang kebiasaan. Kan? Kenapa sama juga dalam konsep wakaf ni? Kenapa tak berjaya? Okey, saya bagi tuan-tuan satu contoh. Saya tak mau sebut siapa dia lah. Diwakafkan tanah dan juga diberikan dana untuk membina satu mini market orang Melayu. Dia buat satu lot sewa. Tetapi orang yang menjaga amanah tanah yang diwakafkan tu, dia menekan orang Melayu. Dah lah tanah tu tanah wakaf. Dah lah pembinaan kompleks tu adalah daripada duit sumbangan ramai. Dia kenakan pula sewa yang mahal. Kononnya untuk macam-macam lah. Untuk maintenance dan sebagainya. Lepas tu dia tekan lagi usahawan Melayu dengan meletakkan setiap penjualan 10% mestilah diberi kepada ni. Dia buat orang kata apa, nak jadi kaya dengan hasil wakaf orang. Ini masalahnya. Ini yang masalahnya. Tapi kalau orang jaga amanah, orang wakaf tanah, ramai orang akan wakaf tanah, suruh bina hypermarket. Bagi orang Melayu menega secara percuma. Cuma letakkan kos untuk penyelenggaraan saja. Sebab benda percuma, orang bagi untuk bantu orang Melayu. Tetapi ada pihak-pihak tertentu ni, sebagai contoh orang yang buat program BMF, sama juga. Dia jadi orang tengah untuk ambil keuntungan atas peniaga-peniaga yang lain. Sebab tu tak boleh nak kawal. Sebab tu tidak boleh nak kawal. Semua hari ni pakai gila buat app. Setiap peniaga Melayu masuk dalam app BMF. Sebab apa? Nak ambil keuntungan. Okey, masuk register dengan app kita, orang akan beli. Ambil keuntungan atas usahawan Melayu. Tapi kalau kata boleh buat macam konsep Cina, sebab tu mereka boleh berjaya. Sebab mereka amanah. Tuan-tuan tengok berapa banyak wisma Cina yang mana diwakafkan untuk orang kata apa, untuk peniaga-peniaga Cina. Mereka ada tak kena tekan macam mana usahawan Melayu kena tekan? Tak kena. Sebab tu orang tak mau wakaf tanah. Sebab tu law ni, macam saya cakap hari tu lah, tuan-tuan tunggu. Suatu hari nanti, orang Melayu Islam sendiri pun takkan bayar zakat dah dekat pejabat zakat. Dia akan bayar zakat kepada orang susah. Sebab apa? Dia tahu susah untuk orang dapatkan zakat. Orang susah
nak dapatkan zakat pun susah kan. Dia takkan bayar lah. Dia kata lebih lagi aku duk bagi duit, aku duk berhimpun kat pejabat zakat tu, lebih baik aku pergi bayar. Allah ni ada orang yang berfikiran macam tu tuan-tuan. Jangan sebut tentang wakaf untuk memajukan ekonomi orang Melayu, tapi orang yang menjaga tanah wakaf tu tak amanah. Sebagai contoh saya ambil tuan-tuan, ni sekolah pondok di sinilah, di kita punya tempat di tanah Melayu ni. Orang wakaf tanah untuk bina sekolah pondok. Sekolah pondok tempat budak-budak duduk tu kecil je rumah. Tapi rumah tok guru ni pi buat dia besar gila atas tanah wakaf tu. Untuk apa? Untuk tok guru tu duduk. Contoh bila ambil kesempatan kat atas tanah wakaf untuk bina rumah dia kat atas tu. Tak boleh tuan-tuan pergi melawat belah Patani. Rumah-rumah tok guru belah Patani macam mana? Rumah-rumah tok guru belah Patani tak ada macam tu. Ni ambil kesempatan kat atas tanah wakaf. Sebab tu orang tak nak bagi tanah wakaf. Orang nak wakaf tanah pun orang fikir 30-40 kali. Orang nak fikir. Dia kata daripada aku wakaf tanah, baik aku beli tanah, aku buat sendiri rumah pondok. Aku buat sendiri sekolah pondok. Aku buat besar ni saiz rumah cikgu, besar ni saiz murid-murid. Lepas tu dah lah dia ambil kesempatan kat atas tanah wakaf. Promosi untuk budak masuk pondok pun tak ada. Budak masuk pondok pun tak ada. Duk hantar budak pondok duk pergi minta sedekah. Bukan kita nak kata tuan-tuan, ada yang berlaku, bukan keseluruhannya, ada yang berlaku. Bukan tak ada yang berlaku. Kita duk kawan dengan tok-tok guru pondok ni macam-macam lah kerenah kita dengar. Macam-macam benda kita dengar. Sebab itu yang jadi masalahnya. Bukan orang tak mau buat benda ni, tapi amanah. Patutnya orang Islam kita ni kena amanah. Tapi orang Islam kita ni suka ambil kesempatan. Sama orang Melayu kita ni dia suka ambil kesempatan. Sebab tu orang hak kaya-kaya ni dia payah nak bagi. Dia payah nak bagi. Sebab itulah dia tahu menipu banyak. Tu yang masalahnya. Satu lagi Syafiq, mengenai IC Malaysia, pendatang Cina ni banyak dapat secara haram, tapi saya baru terbaca dalam Facebook. Tadi dia orang pun dapat duit bencana COVID baru-baru ni setelah diviralkan oleh warga FB. Sorry, saya terlupa nak save pula. Cina ni dapat IC beralamat di Pulau Pinang. Okey tuan-tuan, pasal IC ni mudah je. Kita semak kembali data kelahiran dan juga data kematian. Itu saja, tak perlu tukar kad pengenalan baru. Ada tak data kelahiran? Cek berapa ramai yang lahir contoh pada tahun ni 2020. Okey, dia dapat kad pengenalan biru. Okey, return back 12 tahun. 2020 jadi 2010, 2008. Berapa banyak MyKit dikeluarkan pada tahun 2008? Takkan tak ada data. Takkan Jabatan Pendaftaran tak ada berapa MyKit dikeluarkan pada tahun 2008. Berapa surat beranak dikeluarkan pada tahun 2008. Dan berapa pendaftaran kad pengenalan pada tahun 2020. Mudah saja. Bukan susah. Ini nak kata nak buat kad pengenalan baru. Kenapa nak buat kad pengenalan baru? Takkan kamu tak tahu? Benda ni relevan. Siapa yang main dengan data analitik dia tahu. Benda relevan. Orang yang dapat IC, kita patah balik 12 tahun lepas. Berapa data kelahiran? Kenapa mereka ni ramai sampai katalah keluar MyKit pada tahun 2008 keluar MyKit 1 juta. Lepas tu 2020 permohonan 18 tahun kad pengenalan 2 juta. Logik tak logik? Tak logik lah. Mai mana lagi 1 juta? Itu saja. Mai mana lagi 1 juta? Pendaftaran IC merah. Ambil pula IC merah berapa? Tempoh dia duduk di Malaysia, berapa banyak dia boleh permohonan. Tengok berapa ramai pemilik IC merah. Berapa yang mohon. Awak tak boleh benda semua main dengan data. Semua main dengan data dan data tu semua disimpan oleh pusat data Jabatan Pendaftaran Negara. Takkanlah JPN nak mengaku kata dia hilang data. Data-data penting ni tak boleh hilang. Data pesakit tak boleh hilang. Data kerakyatan tak boleh hilang. Data JPJ database ni connect merata. Connect dengan PDRM, connect dengan segala magnet, tak boleh hilang. JPN database connect dengan Jabatan Penjara, connect dengan PDRM, connect dengan merata tempat lagi, tak boleh hilang. Takkan dia pernah declare kata data dapat hilang. Data dapat hilang boleh jadi darurat lah kiranya. Tak sepatutnya hilang data tu semua. China rasa dah ada kuasa ekonomi, cuba nak ubah kerajaan ikut acuannya. Mereka faham diri mereka pendatang kerana tamak. Mereka saja buat-buat lupa dan diberikan ruang oleh bangsa Melayu yang mabuk kuasa. Syafiq, ada tak undang-undang untuk Melayu DAP ni? Dia orang nak boleh dikatakan pembelot dalam tanah Melayu. Banyak undang-undang. Apabila menghina raja-raja Melayu, sebagai contohnya seorang peguam tu, yang kata tidak relevan lagi di masa sekarang sistem raja-raja Melayu.
Awak tak ambil tindakan di bawah Akhtar Sultan. Oh, sebab dia bermain dengan politik. Bila dia bermain dengan politik, tak boleh ambil tindakan bawah Akhtar Sultan. Itu yang masalahnya, tuan-tuan. Sistem penguatkuasaan ni patut diletakkan directly bawah Yang di-Pertuan Agong. Barulah mereka ni ada sifat macam tentera. Tentera ni, tuan-tuan, dia taat dan setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Dia tak taat setia kepada menteri. Kalau kata berlakunya ruling kerajaan darurat, tentera akan naikkan panglima mereka sebagai kuasa pemerintah. Mereka tak taat kepada menteri-menteri ni. Sebab apa? Sebab mereka diletakkan kuasa di bawah Yang di-Pertuan Agong. Penguatkuasaan, SPRM, PDRM, semua kena letaknya supaya mereka ni taat dan setia kepada Yang di-Pertuan Agong, bukan taat dan setia kepada menteri. Itu yang jadi masalahnya. Kan? Nak tanya sebab rakyat Sarawak masih yang faham, yang tak faham MA63 kot. Kan? MA63 ni kerana mereka ni dimainkan pemikiran mereka oleh DAP dan juga PKR. Bila sebut tentang hak Bumi Putera Sarawak, ada tak dalam perlembagaan? Kita kena tengok balik. Perjanjian Sarawak ni tak banyak untuk faham. Yang pertamanya kena tahu perjanjian Kobot. Yang keduanya kena tahu perjanjian 10576, iaitu perjanjian dengan United Nations. Yang ketiganya kena faham perjanjian Intergovernment Community. Yang keempatnya perjanjian apa? Satu lagi saya lupa dah. Tak ada lah, tiga lah. Tiga je. Tiga perjanjian tu baca faham lah. Baru akan faham. Lepas tu baca peristiwa sejarah. Benda tu ada tak semua? Tentang perlindungan ataupun dipanggil sebagai provision kepada orang Sabah dan Sarawak, ada tak dalam perlembagaan? Ada sebut tak tentang Sabah dan Sarawak tentang perlembagaan? Ada. Jadi apabila kita tengok dalam kes JC Fong, kenapa mereka meminta, kan, okey, nak bela orang Sabah dan Sarawak, tetapi kes yang berbicara di mahkamah minta apa? Untuk ubah takrifan persekutuan ini tertubuh di bawah MA63. Tak kegila menyaja. Sebab MA63 tak sebut tentang Raja-Raja Melayu. MA63 tak sebut tentang hak keistimewaan orang Melayu, dan persekutuan bukan ditubuhkan di bawah MA63. Tak tubuh persekutuan, sebab tu dipanggil sebagai Act of Malaysia. Act of Federation of Malaya mana? Persekutuan tertubuh bila? Persekutuan tertubuh di bawah Perjanjian Persekutuan 1957. Persekutuan Tanah Melayu. Apabila digabungnya Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah Sarawak, dia tak panggil Persekutuan Malaysia. Dia panggil Malaysia. Sebab itu di dalam artikel 1 Perjanjian United Nations menyebut bahawa the colonies of Sabah and the colonies of North Borneo and Sarawak are and with the existing Federation of Malaya. Federated with the existing Federation of Malaya. And bergabung bersekutu bersama persekutuan existing persekutuan Tanah Melayu yang dah wujud. Maknanya di dalam perjanjian tersebut tu pernah menyebut dah dalam artikel 1. And the colonized sebelum terbentuknya Malaysia, Sabah Sarawak bukan negara. The colonized of Borneo and the colonized of Borneo, the colonized of North Borneo and Sarawak are federated with the existing Federation of Malaya. Itu kena faham. Sebab itu bila pergi ke mahkamah, kita tengok kenapa mereka nak ubah takrifan persekutuan ini tertubuh di bawah Persekutuan 1963. Sebab apa? Sebab untuk menghilangkan kuasa Raja-Raja Melayu, menghilangkan Islam sebagai agama negara, dan juga menghilangkan keistimewaan orang Melayu. Sebab semua tu duduk di bawah Perjanjian Persekutuan. Perjanjian Persekutuan 1957, Perjanjian Persekutuan 1948, Perjanjian Raja Ligo, Perjanjian Pangkor, Perjanjian segala ini, ada lebih kurang 70 perjanjian yang betul-betul untuk menjaga Kesultanan Melayu ni. Sebab tu depa nak buang bahawa persekutuan ini tertubuh di bawah Perjanjian 1963, sebab Perjanjian 1963 tak sebut tentang Raja Melayu, tak sebut tentang hak keistimewaan orang Melayu, tak sebut tentang agama Islam. Itu je yang mereka nak bawa ke mahkamah. Lepas tu dia bawa apa lagi? Nak ubah takrifan untuk masukkan perkataan Borneo. Jadi kita kena tahu pada tahun 1976, orang Sabah Sarawak kena tahu yang dibuang bukan Borneo, yang dibuang dua. Sebab tu dalam perlembagaan sebelum tahun 1976, selepas Perjanjian Malaysia, dia sebut apa dalam perkara 2 fasal 1? Dia sebut tentang the state of Malaysia. The state of Malaysia ni apa? The state of federation. And A adalah Persekutuan Tanah Melayu. Negara Tanah Melayu. Tanah Melayu ni negara. Yang tubuh negara mula-mula adalah negara Tanah Melayu, dipanggil sebagai Federation of Malaya. Negara Tanah Melayu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah Borneo. Yang ketiga adalah the state of Singapore.
Bila Tun Hussein On buang pada tahun 1976, dia buang apa? Dia buang dua. Kalau nak mengembalikan Borneo, boleh kembalikan Tanah Melayu. Sebab apa DAP tak mau kembalikan Tanah Melayu? Oh, kita akan kembalikan status Borneo. Oh, banyak dia punya cantik. Bila dia kembalikan status Borneo, maknanya Borneo duduk di atas Tanah Melayu. Dia nak wujudkan pemerintahan kolonial. Sebab tu DAP dia target negara mana? Dia target negeri mana? Dia target Penang, dia target Melaka, dia target Sabah dan dia target Sarawak. Sebab negeri-negeri itu adalah negeri-negeri bergabernur. Bila dia hapuskan Raja-Raja Melayu, dia akan ambil alih negeri-negeri yang bergabernur. Ketua menteri sama taraf dengan yang di-Pertuan Negeri. Yang di-Pertuan Negeri adalah gubernur. Dia nak bukan gubernur. Dia nak wujudkan gubernur, sistem pemerintahan kolonial kembali. Sebab itu dia nak wujudkan, dia nak letakkan Borneo. Sebab Borneo adalah kolonial. Dia bukannya negeri-negeri beraja. Kalau nak kembalikan, kena kembalikan dua. Kena kembalikan status negara Tanah Melayu. Ini bukan semenanjung Tanah Melayu. Ini negara Tanah Melayu. Yang merdeka siapa? Yang merdeka Tanah Melayu. Itu yang kena faham. Yang merdeka Tanah Melayu. Okey, Joe Fazli sebut, Sabah dan Sarawak merdeka. Bila Sabah dan Sarawak merdeka? Dia sebut tentang perjanjian Gustavo Varon Overbeck. Itu British Protectorate. British Protectorate bukan merdeka. Dia bukannya independent as the sovereign company. Dia independent di dalam jajahan British. Merdeka di bawah jajahan British dipanggil sebagai British Protectorate. Itu yang kita kena faham. Yang sovereign independent country ni siapa? Yang sovereign independent country ni adalah Tanah Melayu. Sebab tu kita ada The Act of Independent Malaya, The Act of Federation Independent Malaya 1957. Di Sabah Sarawak ada akta kemerdekaan Sabah Sarawak? Tak ada. Tanah Melayu ada akta kemerdekaan Persekutuan 1957 disebut sebagai sovereign independent country. Tanah Melayu adalah negara. Itu yang kita kena tahu. Kita kena bersungguh-sungguh sokong BMF. Kami di belakang ekor ni akan menyokong Fik. Nak buat himpunan bagi tahu Fik, kita NGO mesti support habis. Boleh, tak ada masalah. Tok Putih. Tanah wakaf di Kelang, buat Kelang City Square, ada isu tak Fik? Tak tahu, saya tak dengar tu. Maka harta wakaf, harta ayat, kira esok tahulah. Takut Tuhan bayar cash kat dunia ni. Tak ada tunggu mati. Betul, bagi Imam Ghazali pernah berkata, benda yang paling berat sekali dalam hidup ni adalah pegang amanah. Jangan duk main-main dengan tak tahuan punca lah dengan amanah ni. Saya cukup takut dengan benda ni. Ya betul, konsep pengagihan tak betul. Betul Fik. Lebih terjamin serah sendiri zakat tu. Tak ada ragu-ragu. Yang buat keamanan orang Melayu juga pengkhianat. Bijak Fik. Betul juga ni sebenarnya ni. Pandai-pandai. Pengkhianat sebenar adalah orang Melayu juga. Sekarang banyak orang Melayu berperangai. Malahan orang Melayu segelintir ada yang tak jujur. Anak dah bersusun surat nikah pasti tersimpan baik-baik. Offer akid, link akid negara, semua ada usul-usul negara Malaysia. Ya betul. Fitri kali-kali layan lah ni cak syok habis confirm jadi faham. Terbaik Fik, syarikat Borneo Utara British ni SBUB. SBUB ni tak ada kena-mengena. SBUB ni adalah yang masuk ke Prince Walsh Island tu. Yang masuk ke Pulau Pinang tu. Itu pun tak dapat nak declare bahawa itu adalah Prince Wallace. Sebab apa? Ada profesor daripada USM, dekat USM dah ada surat-surat dengan JWW Birch. Bukan JWW DWW Birch, saya tak ingat dah. Lupa dah. Prince Walsh Island tu bukannya SBUB yang buka. Kalau ikut daripada surat yang ditulis tu, Prince Walsh Island tu yang buka tu adalah Sultan Kedah. Sultan Kedah yang buka Pulau Pinang. Masa mereka mai pacak bendera British tu, memang orang Melayu yang tolong pergi pacak kat Pulau Pinang tu. Kalau nak ikutkan 1970 punya history tu, dah tak ada dah. Mereka tak boleh claim tu sebagai the Prince Walsh Island. Tu yang SBUB tu. Hak Sabah Sarawak ada termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, cuma pelaksanaan belum sempurna. Contoh pembahagian hasil. Ya betul. Melaka pun ada sultan. Melaka, okey. Orang kata nak tuntut Kesultanan Melaka. Tuan-tuan, Melaka bukan negeri. Melaka bukan negeri. Sultan Melaka, yang sebut Sultan Melaka tu tuan-tuan, yang kata yang nak tuntut betul-betul tu adalah Empire Melaka. Empire Melaka yang mereka nak buat, yang mereka kata kita nak kembalikan zaman Kesultanan Melaka yang mereka sebut tuan. Kesultanan Melaka ni zaman hak betul-betul dipanggil sebagai Empire Melaka. Terbaik Fik, teruskan demi kebenaran. Kebenaran. Terima kasih.
Melaka termasuk dalam negeri-negeri bersekutu tidak bersekutu lah. Melaka bukan dalam negeri perjanjian dipanggil sebagai the Full Strait Settlement lah. Frank Swettenham. Apa nama tu? Pejuang Melayu sejati. Saya laptop tak buka, nanti saya buka balik. Okey, ada lagi soalan? Berapa botol minum air ketum, bos? Tak ada. Saya berbuka puasa tadi. Alhamdulillah. Tuan Bus Sasa. Hari ni buka puasa tadi. Adik saya tolong buat air oren. Lepas tu makan nasi lah. Nasi lauk kicap dengan ayam tadi. Alhamdulillah. Dapat berpuasa di bulan Syakban. Dapat mendoakan semoga semua rakan-rakan saya di FB ini dihindari daripada COVID-19, ahli keluarga mereka sihat sejahtera, dan juga termasuk dengan tuan juga saya doa tadi, sebab saya kata semua orang, bila saya kata semua orang termasuk dengan Bu Sasa lah. Jadi saya mendoakan supaya Bu Sasa ni dilindungi daripada segi akhlak dan imannya, semoga semoga menjadi seseorang yang berakhlak. Jadi tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Jadi ketum-ketum apa semua ni kita tak tepilah, kita tak sentuh benda-benda yang tu. Sentuh benda-benda yang tu dia tak boleh nak apai lah, otak jadi rosak. Ketum ke, ganja ke, apa benda ke, semua jadi wayar. Semua jadi wayar macam kawan kita di sebelah sana. Jadi wayar putih. Makin bulat, alhamdulillah. Residen British kat Pulau Pinang, Abang Fik, betul tak? Dia residen ni residential. Dia pegawai. Dia bawah yang ni susunan dia saya tak ingat tuan. Laptop tak buka. Susunan dia yang paling atas sekali adalah crown, ratu lah, mahkota ratu. Bawah mahkota ratu governor. Bawah governor ni adalah resident officer. Resident officer ni dia jaga. Bawah resident ni adalah setiausaha ke apa benda, tak setiausaha British apa benda lah, saya lupa dah. Yang di Pertua Agong adalah sebagai Pesuruhjaya Tinggi British. Kalau kita tengok dalam perkara 160, yang di Pertua Agong ni sama dengan Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British ni duduk di bawah governor. Bukan governor, governor. Governor ni, tuan-tuan nak tahu, nak faham yang saya sebut ni, tuan-tuan kena baca kes Ningkan. Kes Ningkan VS yang di Pertua Agong. Tuan-tuan akan faham. Kalau kata tuan-tuan tak baca kes Ningkan, tuan-tuan tak tahu apa masalah governor ni. Kenapa takrifan governor dibuang daripada kena tahu tentang kes Ningkan. Bila tahu tentang kes Ningkan, baru tahu kenapa takrifan governor. Sebab takrifan governor ni dibuang dalam perlembagaan berdasarkan kes Ningkan ni. Sebab governor ni dia boleh overlap kuasa yang di Pertua Agong. Sebab yang di Pertua Agong berdasarkan perlembagaan di dalam perkara 160 adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Yang di Pertua Agong adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi yang di Pertua Agong di bawah governor. Sebab tu kita tak boleh bawa naik governor. Sebab tu kita buang takrifan governor ni. Tak ada governor, dia jadi ketua menteri lah. Tu kena baca ni. Bang duk gurun kat mana? RNR hala belah mana? Saya kerak duk pergi juga sana kalau boleh balik kampung. Saya duduk di utara selatan, dua-dua dah. Jangan hina dia tuan-tuan. Biar dia nak kata kita minum ketum kan, kita jangan kata dia minum ketum. Kalau kita kata kat dia, kita dapat dosa. Kita dapat dosa. Tuan-tuan, dia perkataan ni, kalau kata perkataan ni perkataan hukum, dia kata kat saya minum ketum. Lepas tu perkataan ni ping menghadap Allah Ta'ala. Perkataan ni kata apa? Ya Allah, orang ini telah menunjukkan perkataan kepada ni, ustaz saya bagi tahu lah, kalau salah minta tegur lah. Dia kata kat saya perkataan ni pi jumpa Allah. Perkataan ni kata, ya Allah, orang ni contoh kata Bu Sasa mengatakan bahawa Syafiq Alim ni minum ketum, tetapi aku telah pergi kepadanya, dia tak minum ketum pun. Jadi Allah kata kau patah balik kepada si dia. Maknanya patah balik perkataan ni kepada Bu Sasa ni. Jadi kita bukan kerja kita nak tolong duk pi kata kat dia, kata dia minum ketum kan, dia kata ketum stok, tak ada, jangan. Sebab kalau kita kata kat dia,
perkataan ni pi menghadap Allah Ta'ala. Ya Allah, kan, Hazwan Asfar ni telah mengatakan kepada Busasa ni bahawa dia adalah penagih ketum. Jadi aku telah pergi kepada Busasa, tetapi dia bukan penagih ketum. Maka Allah arahkan perkataan ni untuk patah balik kat diri kita. Jadi kita tak payah kata kat dia. Biar dia kata kat kita ketum tak apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih tahu berkenaan dengan benda ni. Jadi perkataan tu akan pi dekat dia. Tok guru saya beritahu lah. Perkataan tu akan pi berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang Melayu kata, bila kita kata kat orang satu, 4 patah balik kat kita. Betul lah. Ni tok guru saya beritahu. Tok guru pondok ni. Dia beritahu kat saya perkataan hukum ni. Kita kata kat dia penagih ketum. Sedangkan dia bukan penagih ketum. Bila kata dia perkataan ni pergi menghadap Allah Ta'ala, perkataan ni mengadu. Dia mengadu. Dia kata, ya Allah, aku telah pergi kepada si Fulan ni. Tetapi si Fulan ni bukan penagih ketum. Allah kata kau patah balik kepada orang yang menyebut tu. Jadi kita pula jadi penagih ketum. Jangan nak buat pasal. Biar dia nak kata kat kita tak apa. Lah kali dia jadi. Kalau tak jadi kat dia, kat cucu dia, kat anak dia. Jangan kita jadi macam dia. Cerita pasal Sultan Sulu claim Sabah pula bro. Malah cerita pasal Sulu Satgi bergaduh. Isu terbaru, ada menteri komen kata kita halau parti yang masuk ikut perairan negara. Dia kata tak ikut hak asasi manusia. Aku gelak je dengar. Sebab kalau ikut US punya hak asasi, habis negara dia sangkut dekat 1.5 juta COVID-19. Mati pun ramai. Apa punya bodoh menteri tu. Tuan-tuan nak sebut tentang hak asasi manusia, tuan-tuan. Hak duk sebut tentang human right ni siapa? US. Mereka ni saya nak tanya tuan-tuan. Sebab itulah saya kata orang Melayu ni kena jadi macam Kennedy. Orang US sebut tentang hak asasi manusia, tetapi adakah dia menjaga hak asasi manusia tu? Dialah dok bom Iraq, dialah dok bom Afghanistan, dialah dok bom Syria, dialah dok bom Palestin, tetapi dia pun cakap tentang hak asasi manusia. Kita pun kena macam tu lah. Bila kita nak sebut tentang hak asasi manusia, hang kena hormati orang Melayu dulu, hang kena hormati agama Islam, dan kemudian kita bicara tentang hak asasi manusia. Buat masa sekarang ni adalah isu COVID-19. Nak bicara tentang kami nak kena jaga negara kami nak kena jaga rakyat Malaysia, kami nak kena jaga daripada tersebarannya COVID-19. Nak sembang pasal hak asasi manusia macam mana, kadang-kadang kita kena jadi kejam juga kan. Bang, nanti ada rezeki jom kena test kelas bang. Boleh insya-Allah. Gurun kampung Cemara ke Abang Syafiq? Tak, bukan. Duduk di Pokok Tai. Duduk di Pokok Tai. Assalamualaikum Pakcik Raul Saleh. Malam ni kita buat BC. Okay, tuan-tuan, lagu apa ni? Saya pun manusia ke? Manusia nak kena tengok TV ke? Nasyid duk tengok Facebook ya. Nak tengok TV ke? Tengok apa yang ada kan? Tengok berita sikit-sikit ke apa? Tengok filem sikit-sikit ya. Setakat ni tuan-tuan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.